Jadi kita juga telah laksanakan isu seperti ini tetapi dalam bentuk terpilih supaya kita boleh agihkan seramai mungkin insya-Allah. Sikit soalan tambahan. Ni ada tambahan. Boleh ya? Tentang golongan berhutang ini, saya pernah terlibatlah membantu semasa saya berkhidmat di Selangor dulu. Kebanyakan mereka yang berhutang dengan misalnya Along ini ialah kerana mereka tidak layak untuk berhutang dengan institusi-institusi yang ada perbankan sebab ialah ada yang kerja sendiri, dia tidak ada dokumen dan sebagainya. Soalan saya ialah possible sama ada mungkin boleh kita lakukan yang mana peruntukan dalam konteks zakat kepada golongan Al-Gharimin ni kita boleh buat dalam satu bentuk institusi supaya kita boleh memberi pinjaman tanpa faedah kepada golongan-golongan yang sebegini. Jadi saya tak tahulah, dia mungkin jangka masa panjang, saya cuma nak lontarkan cadangan kepada Yang Speaker, boleh Parit Bunta menyambung soalan daripada Kang Ak. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Menteri. Kita tahu Jauhar berperanan untuk menyelaraskan semua isu-isu zakat di peringkat negeri di mana kuasa zakat dan wakaf berada di kuasa negeri. Itu jelas ya, dia punya premis. Soalan saya ialah dalam konteks perundangan. Kita pernah berusaha untuk mewujudkan akta wakaf dan kemudian kita ada satu perancangan untuk memastikan negeri-negeri melalui enactment negeri akan membawa juga. Setengah negeri tidak ada enactment wakaf sehingga kita dapat memastikan polisi dan perundangan wakaf itu berlaku secara kita kata ada undang-undang dan penguatkuasaan. Soalan saya ialah sejauh manakah usaha melalui Jauhar termasuklah zakat ada saya dipahamkan maklumat daripada negeri. Ada satu negeri yang kita tidak ada maklumat hingga hari ini dari segi kutipan dia dan cara dia bagaimana, sebab ini penting. Kalau kita nak bercakap tentang ketelusan, maka zakat dan wakaf itu asas dan terasnya ialah kepercayaan. Dan kalau tidak ada ketelusan dalam konteks undang-undang, saya rasa ini mungkin akan mencacatkan usaha-usaha baik yang telah kita buat dan saya doakan semoga disambung oleh kerajaan pada hari ini. Sedikit. Okey, terima kasih. Banyak pula ni saya dah nak baca apa-apa dah lah. Sedikit. Silakan. Menteri, saya Yang Berhormat Senator. Saya sambung sikit dari Yang Berhormat Senator. Kalau Yang Berhormat tak nak jawab tak apa. This is lantai Yang Berhormat Jawapan bertulis pun boleh. Jadi Yang Berhormat jangan rasa terdesak Yang Berhormat Senator. Tak apa, silakan. Ini boleh jawab dalam tulisan. Cuma ada sedikit isu tentang zakat ini. Kita sedia maklum, zakat ini di bawah negeri. Tetapi oleh kerana negeri ini ada kuasa untuk letakkan di bawah konsep zakat tahun ini, peratus yang dikembali kepada pembayar zakat ini untuk bayar kepada asnaf yang dia boleh decide sendiri. Maka wujudnya setiap negeri pembayar balik itu yang berbeza. Contohnya di wilayah 30%, di Perlis 50%. Maka akhirnya ada yang pembayar zakat ini, dia cenderung kepada untuk bayar zakat di negeri lain. Yang akan saya rasa akan mungkin jadi masalah dari segi persaingan antara negeri ini. Adakah pihak kementerian ada rancangan untuk cuba selaraskan supaya duit zakat tersebut tidak dikumpul kepada mana-mana negeri hanya kerana di sana dia dapat pulangan yang lebih daripada negeri lain? Okey, saya faham. Berkenaan dengan isu ni, dia bergantung kepada negeri masing-masing. Nak beri berapa peratus, kalau di wilayah kita akan masukkan dalam majlis fatwa yang dipanggil sebagai perundingan hukum syarak. Selepas diluluskan, barulah diberi 50 ke 20%, 25% sebagai wakalah. Dan ini yang biasanya. Celahan Yang Berhormat Menteri. Silakan. Kelembagaan Baru. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, saya ucapkan terima kasih. Saya juga bersyukur saya dapat mendengar bagaimana hikmahnya jawapan Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan idea melaksanakan RUU 355, iaitu realistik, berpijak di bumi nyata dengan mengambil kira halangan dan kekangan proses rundingan dengan semua stakeholders. Saya tidak ada khilaf sama sekali dari sudut menerima. Ya. Masalah berlaku apabila kalau ada kalangan yang merasakan bahawa aku saja yang betul, kamu sanggah, kamu keluar akidah. Ini masalah. Jadi bila saya dengar, saya ucap terima kasih banyak.
Memang itu saya hargai sangat. Cuma Yang Berhormat, saya nak tanya, agak-agak tu bila boleh buat? Ya, tadi dah sebut dah mekaniknya, prosesnya, perundingan. Alangkah cantiknya kalau perancangan itu diikat dengan satu tempoh masa. Saya nak bagi tahu orang kuliah ni, bila? Satu. Yang kedua, oleh kerana masa pun tinggal 8 minit, adakah Yang Berhormat akan jawab juga isu tabung haji? Akan menyentuh isu tabung haji? Terima kasih. Sila Menteri. Okey, terima kasih Yang Berhormat. Apa yang ditanya ni saya jawab depan ni sikit. Ada dah dalam ni. Okey. Pindaan ini juga perlu dibentangkan kepada MKI yang dianggotai oleh anggota-anggota yang mewakili sebahagian besar negeri-negeri di Malaysia. Jadi proses macam ini saya akan sebut sikit. Cuma sebelum saya terlupa, tabung haji itu saya akan jawab lah. Bila speaker kata berhenti, saya akan jawab insya-Allah. Tinggal 7 minit lagi Menteri. Sempat insya-Allah. Speaker, boleh saya celah sikit? Satu masa tinggal 2 minit je ni. Tabung haji belum ada jawapan. Yang kedua pasal Majlis Tahfiz Negara. Dasar pendidikan tahfiz tu dah jelas dah, kita dah setuju dah. Cuma pada masa kita dulu, pada masa kami dulu, kami cuba tingkatkan kepada majlis tahfiz dan saya rasa masa itu menteri juga ada di dalam pos kabinet kita. Jadi itu isu je sekarang, tahap mana dah sampai majlis tahfiz. Dasar pendidikan tahfiz kita dah tahu dah. Sekarang ni satu level lagi majlis tu. Apa akan jadi? Yang kedua, masa tinggal 2 minit, Menteri, untuk kami nak bertanya pasal tabung haji. Yang Berhormat Menteri, Pontian yang menimbulkan mengenai tahfiz ini, saya juga ada mencadangkan supaya diwujudkan Universiti Al-Quran. Pernah dicadang oleh Kerajaan Barisan Nasional dahulu. Kita ada Darul Quran Jakim di Kuala Kubu Baru misalnya. Dan kita juga ada cadangan untuk mewujudkan 125,000 hufaz dan hufaz yang profesional. Dia bukan hanya menghafaz Al-Quran, tetapi boleh menjadi engineer, arkitek, peguam dan lain-lain yang profesional, tapi mereka adalah hafiz. Oleh itu, apa pandangan Yang Berhormat Menteri terhadap cadangan Universiti Al-Quran? Datuk Yang Dipertua, kita mohon Menteri diberi masa lebih untuk menjawab tabung haji. Saya ada menimbulkan 7-8 perkara tentang tabung haji. Terima kasih. Yang Dipertua, oleh kerana masa tak sempat sangat untuk saya ulas, sebenarnya di depan saya ni ada 2-3 isu lagi untuk saya jelaskan. Hari Jawi, Menteri. Antaranya Tuan termasuk Speaker, masalah tabung haji adalah antara isu besar yang dibahas oleh saya akan hampir jawab, insya-Allah. semua pihak. Okey. Jadi saya Dakwah mohon dan menangani masalah sosial, begitu juga isu berkenaan dengan Jawi, termasuklah tabung haji. Untuk tabung haji ini panjang jawapannya, saya khulasahkan dengan jawapan begini. Pertama sekali, kita amat memahami bagaimana pandangan-pandangan yang diberikan oleh ahli-ahli yang berhormat semuanya. Kami kumpul dan kami tengok, bukan sekadar bercakap, bukan sekadar berbahas, bukan sekadar berhujah, bahkan termasuk juga bertekak dengan begitu semangat sekali. Oleh kerana itu, saya nyatakan begini, bahawa isu tabung haji adalah isu yang amat-amat penting untuk kita lihat dan kita fahami dengan sebaik-baiknya. Saya mulakan, saya kata semua ahli yang berhormat dalam ini suka kepada tabung haji. Sokong kepada tabung haji. Suka tengok tabung haji untuk naik ke depan. Dan cuba untuk meleraikan semua permasalahan berkenaan dengan tabung haji. Jadi, kita katakan bahawa saya nak ucap terima kasih semua sekali kepada yang berhormat kerana bahas betul-betul bab tabung haji. Dan kami akan cuba tengok dengan sebaik-baiknya. Justru kami katakan, kerajaan amat memahami bahawa dalam meneliti dan menilai segala transaksi yang dilakukan oleh tabung haji, perlunya kepada suatu badan yang bebas dan berautoriti. Justru kerajaan akan mempertimbangkan dan memperhalusi cadangan ini. Mesyuarat Jemaah Menteri dalam masa terdekat akan membincangkan sedalam-dalamnya berkenaan isu tabung haji, termasuk cadangan serta kewajaran penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI.
ingin saya tegaskan bahawa segala yang Alhamdulillah. dilakukan oleh kerajaan Terima kasih. adalah dengan niat suci untuk mencari titik penyelesaian yang boleh diterima semua pihak serta paling penting untuk memastikan segala urus takbir tabung haji menepati kepentingannya sebagai institusi milik umat Islam di negara ini. Sebagai menteri yang dipertanggungjawabkan menjaga institusi tabung haji, saya menegaskan bahawa kerajaan akan meneliti. Sekali lagi saya katakan, kerajaan akan meneliti dan menilai segala transaksi yang dibuat oleh tabung haji, baik yang sebelum ini maupun yang akan datang. Fokus kerajaan adalah untuk memastikan segala operasi pelaburan tabung haji dijalankan dengan penuh integriti, beramanah dan selari dengan matlamat serta hasrat ia ditubuhkan. Pada masa ini, keutamaan kita adalah untuk memastikan tabung haji bergerak mengikut landasan dan matlamatnya, insya-Allah. Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri. Menteri, Tuan Speaker boleh saya celah. Baling Yang Berhormat Menteri. Ada soalan yang bukan Dah banyak kali dah, bagi baling pula. Ahli-ahli yang berhormat, ahli-ahli yang berhormat, ini sesi Menteri menjawab. Kalau Menteri nakkan kelebihan masa, maklum kepada. Yang Berhormat Menteri. Oleh kerana saya Ya. tak ada masa, saya nak minta maaf banyak-banyak. Kita Tak boleh sembang begitu, luar sana Tuan tadi. Tuan InsyaAllah. Speaker. Menteri, Okey, sekian. Menteri, ada banyak Wassalamualaikum isu yang warahmatullahi memerlukan wabarakatuh. jawapan secara resmi oleh Waalaikumsalam Menteri. warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak semesti bertanya. Baik, ahli yang berhormat, Menteri pun telah memberi wassalam, menamatkan Menteri takut nak ucapan jawab lah. beliau. Apalah Menteri ni. Ahli yang Jawab berhormat, tinggi je apa ni. Tahniah politik tinggi Menteri ya. Demi umat Menteri kena jawab.